Selamat pagi ya. Selamat pagi kepada semua. And boleh dengar tak kita punya suara clear, Ustaz? Boleh. Okay. So pertama sekali kami nak ucapkan terima kasihlah kepada TQG team in Melaka and also atas jemputan Mr. Eng. And also tahniah kepada MC and all the achievers yang malam ni berjaya capai satu tahap yang lebih tinggi. Dan kami nak ucapkan Happy New Year also. MV New Year started yesterday kan. Hari ni 2 hari bulan, so memang kita pun rasa we are very excited ya untuk share serba sedikit dalam program petang ni ya. Alright, so untuk kawan-kawan yang belum kenal, nama saya Mutu dan business partner isteri saya Sheila di sini. And kami akan share sedikit, serba sedikit tentang pengalaman bisnes kita dalam ni. Dan harap anda just dengar dengan open-minded lah, dengan fikiran terbuka. And mungkin ada sesuatu yang akan bagi inspirasi untuk anda, ada kelebihan, anda boleh gunakan apa yang kita share dalam program petang ni ya. Alright, so seterusnya I think saya go through the slide lagi senang lah ya. Alright, so sebelum just on the way, just give me 1 minute before I start slide. Let my wife share sedikit. Maybe my wife will introduce to you all. Sila. Yeah, hi. Selamat pagi. Apa khabar anda semua? So tahniah kepada all the achievers So ramai orang yang capai growth pengiktirafan. So satu tepukan untuk anda ya, sebab dalam bisnes ini pengiktirafan is very important. Di dunia luar, di tempat kerja memang tak ada siapa yang akan raikan kita jadi orang tunggu bila kita buat salah ya. Tapi dalam bisnes ni setiap pergerakan, setiap pencapaian anda akan dihargai ya. Okay, so saya pass kepada Mr. Mutu untuk mulakan ya. Okay, so actually sebenarnya apa yang saya nak share malam ni adalah serba sedikit, especially tension free life. Semua orang pun nak happy life kan, tak mau tension, betul tak? Setuju tak? Kalau setuju anda letak sana satu. Saya nak tengok berapa orang setuju kita nak hidup dengan satu tension free life. You want to be happy, you know. So no tension, no stress. Wow, very good. Thank you. Alright. So kalau anda tengok slide ni, you see sekarang especially masa COVID ni, kalau anda tengok slide ni, semua orang pun especially most of the people semua orang pun dalam tension ataupun stress. Mengapa? Ada orang dah hilang pekerjaan mereka dan gaji mereka dipotong, ada orang tidak ada income, ada orang risau, macam mana COVID ni, I punya life macam mana, sekarang income pun tak ada, sometimes some people, ada orang tak nak keluar dari rumah langsung sebab takut terkena COVID virus. And then some people are very distressed, lepas tu ada orang confused, betul tak? So especially masa this situasi pandemik ni, ramai orang di luar sana dalam keadaan yang kelang kabut. Especially kebanyakan orang yang berniaga, especially conventional business, memang ramai orang business mereka dah go down. Even I ada adik saya sendiri, dia dulu ada 10 lori transport dan baru-baru ni dia sudah jual 4 lori. Tinggal 6 saja, itu pun dia rasa kata susah nak bayar dia punya installment. Even I ada kawan-kawan ada kedai kain tak buka dekat 3 bulan and no business, even tak mampu nak bayar sewa. Tetapi dalam masa pandemik ini, bisnes Amway pula berlainan. Bisnes Amway ini terbukti bahawa memang bisnes kita boleh berjaya. Dan anda nampak tak, even dalam situasi sekarang ni COVID ni, many people are doing the business dengan very successful. Jika anda tengok macam kita punya latest qualifiers, ada ramai lagi diamond terbaru pun dah keluar ya. Alright. So kami pun masa dulu ini kita punya story sedikit. Saya dengan Sheila sebelum join Amway ataupun mula-mula, actually kalau anda tengok sebelah kiri there are few photos. Saya dengan Sheila dulu kerja di mahkamah sebagai jurubahasa. Saya bekerja sebagai jurubahasa di Mahkamah Tinggi Temerloh, Sheila pula bekerja sebagai jurubahasa di Mahkamah Magistrate. Satu bangunan saja. So masa kerja di sana,
di situlah kami dapat berkenalan, dan after that kita pun berkahwin, and then so we started our life in Temulo. Tapi kampung saya dari Selangor, saya dari Banting, tapi Sheila pula dari Port Dickson Seremban, dari Port Dickson Negeri Sembilan. So kami jumpa sana, we started our life as a court interpreter. Jadi bila kerja dekat mahkamah ni, memang memang orang kata apa, orang tengok kita pun dia orang kata wah ini profesional lah, dia orang jurubahasa, kawan dengan hakim lah, lepas tu doktor lah, lawyer lah, profesional, pakai kod, kerja kat mahkamah, So tetapi dalam di mahkamah, life kita memang dengan satu keadaan yang tension. Betul tak? So it's a different life. Sebab apa? Di mahkamah tu kita hari-hari, tiap-tiap hari kita menghadapi ataupun jumpa kawan-kawan yang ada macam-macam kes, especially kalau anda tengok di sana court life ni civil case, terutama sekali banyak orang kes-kes yang hutang, bila ada hutang banyak tu sampai jadi bankrupt pula, bankruptcy pun ada, tak dapat, especially masa sekarang COVID ni pun ramai, especially economy down, dan banyak kes-kes hutang, Selain daripada kes hutang dan kes macam untuk bayaran rumah ke, kereta ke, tertunggak, lepas tu bank sue them, lepas tu they come to court, ada kes guarantor, lepas tu ada kes civil seperti divorce matters. Jadi macam saya di High Court ni, kita pun handle banyak kes-kes, macam-macam kes lah, terutama sekali kes-kes penceraian. So kalau kita tengok semua kes-kes tu, masa tu saya dengan Sheila pun everyday kita discuss macam mana ni Jadi kita bila tengok problem, all this problem, kita punya minda pun with all kind of problems. Life kita full of tension. Lepas tu bila sampai kes jenayah pula, kes jenayah ni ada macam-macam kes lah, especially dalam mahkamah, rape case, ada kes dadah, kes curi, murder case, especially mungkin anda pernah dengar itu kes Mona Fendi yang seorang bomoh bunuh adun di Pahang, it's a long time case, itu satu perbicaraan yang sangat lama. And then kita ada traffic offense, lepas tu kes juana, mental case, and commit suicide, all these cases. Even during this pandemic pun anda boleh tahu bahawa memang ada banyak kes-kes commit suicide, bunuh diri kan. So mengapa? Sebab ramai orang bunuh diri sebab stress, tension and mental problem. Mengapa semua ni berlaku? Kalau kita study, myself and Sheila also we discuss, mengapa orang ni macam-macam kes, macam-macam masalah dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita tengok, semua, especially even for example, contohlah kes divorce. Kes divorce ni mengapa? Kebanyakannya suami isteri financial problem. Sometimes kes-kes yang tadi saya sebut, bankruptcy, debt case, financial problem. Some cases they don't have a quality time, tak ada masa yang quality dengan family. So kes gaduh lah, kes sometimes macam-macam problem di rumah dan sebagainya. So end of the day, kalau kita tengok banyak kes-kes ni terjadi akibat daripada tak ada satu lifestyle yang happiness, tak ada. Semua orang ada masalah financial problem, tak ada financial freedom, tak ada masa yang quality untuk family, tension. So ini semua adalah puncanya. Jadi saya dengan Sheila pun everyday kita discuss lah apa boleh buat, dan lagipun saya dengan Sheila pun kerja kat mahkamah pun bukan kita punya gaji pun tak cukup juga. I masa tu saya dengan Sheila selalu travel balik ke kampung Sheila ke Seremban. Masa tu Sheila punya kakak dan brother-in-law lah, abang ipar, dia share tentang business Amway ni. Masa itulah kita join business Amway. Itu pun mula-mula kita join nak beli vitamin untuk anak-anak. Lepas tu I ingat kalau I boleh dapat RM200 extra tu cukup lah. Itu sebabnya kita join dalam business. Tetapi lepas join business ni, kita pun bina business ni part-time, part-time, buat masa itulah kita hadir semua program, seminar dan sebagainya. Bila hadir seminar, kita jumpa ramai orang yang, especially platinum, emerald, diamonds, dengar story mereka, baru kita faham, wow, tapi dalam bisnes ni kita memang boleh dapat financial freedom, kita boleh dapat time freedom, kita boleh dapatkan satu masa yang quality untuk anak-anak, keluarga kita, dan juga boleh dapat hidup dengan fikiran yang tenang. So itu sebab saya dengan Sheila pun
kita fikir kita kena buat betul-betul lah dalam bisnes ni. Tetapi kita pun buatkan serius sangat. So kita buat bisnes ni part time, slowly buat. Kita ambil masa lebih kurang 4 tahun untuk jadi platinum. Dan kalau tak saya silap, tahun keempat tu kita qualify pergi ke Hawaii, ya. Tahun 1996 kita qualify pergi ke Hawaii. Dan saya dengan Sheila pun pergi Hawaii. Masa balik dalam kapal terbang kita bincang, sama-sama bincang. Dan Sheila beritahu, saya kalau boleh saya nak berhenti kerja lah, nak jaga anak dari rumah, nak bubuh lebih masa untuk anak-anak, sebab kita dah jadi platinum ni, income saya boleh cover already for this one. Jadi apabila kita balik dari Hawaii dalam kapal terbang, kita bincang, kita kapal terbang flying about 30,000 feet high, ya. So Sheila kata macam tu, I pun kata okay lah, no problem. Dan kita sampai saja, landed at the airport, then we decided she want to resign. Dan balik saja hari yang berikut, Sheila pergi ke mahkamah, buat surat bagi magistrate, bagi tahu, tuan, saya nak berhenti kerja, ini gaji saya 1 bulan, dia bagi 24 jam notis dan berhenti kerja daripada mahkamah. Jadi dalam bisnes MW ni, actually perniagaan MW ni beri satu kebebasan untuk isteri saya dan boleh berhenti kerja daripada kerja dan dia boleh dapat income daripada bisnes MW dan boleh bagi masa yang quality untuk anak-anak kami. That was really a fantastic moment. And saya pun memang rasa bangga sebagai suami, saya dapat beri satu kebebasan kepada isteri saya. Tak perlulah pergi kerja hari-hari, kan. Dia dah kerja 10 tahun, lepas tu dia berhenti kerja, sekarang ni lebih daripada 20 tahun dah, dia tak kerja langsung untuk siapa-siapa dan kita jadi bos sendiri, Then later, bila qualify Emerald, saya pun berhenti kerja. Alright, dan kami bina bisnes ni pun full time. I think kita enjoy all the time, lebih daripada 20 tahun already. I think so I apa yang saya nak bagi tahu, kita dapat satu exit door ataupun kita dah jumpa satu peluang, satu pintu untuk keluar daripada semua masalah ini. Dan kita dapat kira time freedom, and then kita dapat bubuhkan masa lebih quality time for the family. So I think I want to pass here to Sheila. So Sheila akan share serba sedikit apa yang kita dapat melalui bisnes ni, ya. Apa yang kita benefit yang dapat daripada this one, especially apa yang kita nak share petang ni adalah tension free life and balance in life. We must have a balanced life. Alright. So I pass to Sheila. Maybe Sheila can kongsi sedikit. Okey, ya. Jadi betul apa yang tadi Mr. Muthu bagi tahu, ya. Okey, sebenarnya saya join bisnes ni yang mula-mula nampak bisnes plan bukan saya, Mr. Muthu yang tengok plan, dia yang buat keputusan, ya. Tapi bila dah mula bisnes ini, Sheila punya impian satu sahaja. Ya, saya punya impian adalah saya nak jadi ibu sepenuh masa. Sebab saya ada 4 orang anak kecil, ya. Saya berasal daripada satu keluarga yang sangat besar, 12 orang adik-beradik. Mak saya seorang penoreh getah, jadi ayah seorang mekanik di estate. Jadi saya membesar dengan satu family yang penuh dengan kasih sayang. Memang kami tak kaya, memang orang miskin, tapi saya nak jadi seperti ibu saya. Saya nak bagi semua kasih sayang yang saya tahu kepada anak-anak saya. Bagaimana kalau saya kerja memang tak dapatlah, sebab tadi pun anda sudah lihat, kan, kami kerja di mahkamah pagi sampai petang, memang macam-macam kes hari-hari kita jumpa, ya. Kami tak sedar bahawa environment yang kami kerja adalah satu environment negatif, sehinggalah kami masuk dalam bisnes MW. Ya, lepas masuk bisnes MW baru kami tahu ada dunia positif, ada dunia negatif. Ada orang positif, ada orang negatif. Kita pun tak tahu. Ya, jadi bila pergi meeting, kami rasa sangat gembira. Sebab apa? Dalam meeting semua orang tepuk tangan, semua orang salam, ya, semua orang kata you can do it. Tapi bila tempat kerja, memang sentiasa kita dimarah, kita ditegur, sentiasa orang cari kesilapan kita, ya, tak pernah orang pujuk kita ataupun puji kita, kan? Ya, jadi kami nampak dalam bisnes ini saya boleh jadi seorang ibu sepenuh masa. Jadi betul-betul bila saya dah faham, saya support
Mr. Mutu 100%. Ya, dulu saya pun ada masalah migraine, ya, saya pun ada masalah kesihatan, saya ada gastrik, anak sulung saya ada masalah asma. Jadi kami perlahan-lahan mula gunakan suplemen. Kami dapat tahu optimum health tu apa. Sebenarnya kita boleh hidup dengan sihat tanpa ubat, tanpa penyakit, ya. Jadi kami mula tukar kita punya cara hidup. Kami punya upline adalah Dr. Soma. Beliau juga adalah trainer di MW, ya. Jadi beliau datang ke Temerloh, beri banyak ceramah kesihatan. Lepas tu Sheila pun rasa saya tengok anak saya pulih, saya tengok saya punya gastrik dah okey, migraine dah okey, Mr. Mutu punya sinus sudah okey. Jadi kesihatan, kami dapat balik kesihatan. Jadi kami rasa amat bersyukur sebab melalui Nutrilite kami punya family jadi healthy and happy family, ya. Jadi kami belajar macam mana cara masak dengan sihat, ya. Kami pergi walking setiap hari, ya. Jadi anda juga boleh ikuti kami punya Facebook, kan, Mutu Sheila. Anda boleh lihat kami pergi walking, semua aktiviti kami share di sana. Jadi kami rasa amat bangga kerana melalui perniagaan ini, hari ini Sheila juga sambil masa kerja di mahkamah dulu, sambil kerja, jadi saya pun ada juga impian sebab saya nampak anak saya pulih, saya nampak suami saya pulih, jadi saya berimpian, saya rasa macam saya nak belajar lagi tentang dalam bidang kesihatan supaya saya boleh bantu ramai ibu bapa di luar selamatkan anak-anak mereka yang ada asma. Jadi bidang yang Sheila ambil masters dalam nutrition di Open University Malaysia, dan thesis yang Sheila buat adalah Nutritional Intervention in Childhood Asthma. Jadi saya buat thesis, saya buat interview, saya punya thesis dekat 1 tahun, memang saya cari ibu bapa, cari kanak-kanak yang ada asma, lepas tu saya jumpa mereka, saya beri mereka kita punya children supplement, chewable C, protein, semua ni saya beri, saya sendiri bantu mereka supaya anak mereka boleh pulih dari asma. Jadi saya rasa sangat-sangat bersyukur. Jadi melalui perniagaan ini juga anak-anak kami pun anda boleh lihat di sana, semua 4 anak kami adalah graduate. Seorang baru qualify platinum yang perempuan, seorang lagi yang anak sulung baru qualify bulan lepas sulung producer, 2 orang lagi adalah 12%. Jadi bisnes ini adalah bisnes family. Jadi kami rasa bersyukur sebab anak-anak pun boleh buat bisnes ni sama-sama. Jadi apa-apa kita nak bincang semua tentang bisnes ini, tentang masa depan kami, jadi kami rasa very happy. Jadi hari ini kami dah settlekan hutang-hutang kami, ya. Kami hidup dengan hati yang senang, kita tak ada bos, ya, kita tak payah takut siapa-siapa, tak payah dibuli oleh siapa-siapa. Tapi mula-mula buat bisnes ni memang ramai orang mengetawakan kami, ya, sebab kami kerja di mahkamah. Bila pergi ke mahkamah, nak masuk dalam pintu pun orang dah kata dah sampai dah vitamin Mutu, dah sampai dah vitamin Sheila. Jadi mereka sindir kami, sabun Mutu. Sabun Mutu. Lepas tu kami tukar kereta baru, kereta Wira, kita Wira Mutu sudah sampai. Lepas tu kami pergi Hawaii balik, kata Hawaii Mutu sudah sampai. Macam inilah, ya. Kalau anda betul-betul buat bisnes ni, memang orang akan kata lagi bagus. Artinya anda memang betul-betul buat bisnes ni, ya. Jangan nangis. Saya nangis dulu. Bila orang tegur, bila orang sindir, orang ketawakan, saya nangis. Saya nangis, saya bagi tahu Mutu satu masa, saya nangis, saya bagi tahu Mutu, saya tak naklah buat bisnes ni. Kenapa orang nak marah saya? Kenapa orang nak tegur saya? Bukan saya buat salah, kita buat benda baik. Kenapa orang tak nak join? Ya, saudara mara pun tak nak join, adik-beradik tak nak join. Jadi saya kata tak naklah, saya buat kerja je lah. Tapi nasib baik masa tu, Mr. Mutu buka pintu hati saya. Dia bagi tahu saya, Sheila, ini adalah bisnes family kita. Ya, kalau hari ni you tak buat, katalah apa-apa berlaku pada saya, boleh tak you membesarkan anak-anak kita 4 orang kecil ni? Jadi saya pun fikir, jadi elok, jadi jangan ingat apa orang kata. Mutu kata you support saya 100%, kita boleh buat sama-sama. Ya, lepas tu dari sana saya memang lepas tu tak pusing belakang, tak pandang belakang, saya tengok depan saja.
Saya tengok masa depan anak-anak saya. Lepas tu saya 100% support. Pergi meeting mana-mana, kita pergi. Tapi nasib baik hari ni anda semua tak payah keluar dari rumah. Dulu kita nak pergi meeting mana tahu? Kita duduk Temeluk nak pergi meeting dekat Sungai Petani. Alostar, Bukit Kayu Hitam, pergi KL. Kena travel. Dulu seminar 3 hari. Kita kena ambil cuti hari Jumaat dengan Sabtu. Jumaat, Sabtu, Ahad, 3 hari. Satu orang RM250, 2 orang RM500. Ada satu masa kami tak ada duit nak bayar itu seminar punya fee tau. Pergi ambil cincin, cincin mutu, rantai saya pergi letak dekat pajar gadai. Kita ambil duit tu, bayar seminar. Macam tu dulu kita buat. Hari ini, tengok, anda tak payah keluar duit, ya, anda tak payah keluar dari rumah, tak payah naik isi minyak dalam kereta, duduk rumah, buka itu telefon, boleh tengok meeting. Semua betul. online. Memang bertuah, you're very lucky. So inilah masa, do it now. Don't wait, don't say pandemic. When pandemic will over, baru nak buat. Jangan. Inilah masa. This is the best time you can do the business. Okay? Jadi saya rasa memang bersyukur dan saya sentiasa berterima kasih kepada upline kami, upline kami Dr. Soma dan Jaya. Kalau tak ada mereka, memang hari ini mungkin saya masih lagi kerja di mahkamah, rambut pun sudah berubah, sudah tua lagi. Jadi Mr. Mutu dengan saya pun sudah macam frust dengan hidup. Jadi tadi Mutu katakan, we saw the exit door. Kami dah nampak masa depan kami. Jadi hari ini anda, maybe you are new, maybe you are already qualified, pegang kuat-kuat bisnes ni, tanya upline anda how to qualify for BFI, how to qualify for BBI, how to qualify for overseas trip next year, Emina bagi Istanbul. Fight for it. Definitely you can do. If you are a lady, I tell you, kalau you dah kahwin, you buatlah bisnes ni betul-betul. You will never regret. Never regret because your children need you more. Saya dulu masa mula-mula anak saya kecil-kecil, saya buat impian. Nanti saya buat bisnes ni betul-betul, saya resign, anak saya teenager, dia nak apa-apa, dia tak perlu cari kawan-kawan lain, dia cari emak dia sebagai kawan. Betul. Hari ni semua anak-anak saya, apa masalah mereka, dia datang cerita dekat saya. I am here for them. Because saya buat bisnes ni masa mereka kecil lagi. Ramai kawan-kawan saya bagi tahu, alah anak saya kecil lagi Sheila, sekarang tak boleh buat lah Sheila, tunggulah dia besar lagi. No, bila dah besar lain problem. Lagi banyak belanja. Lagi banyak belanja. Jadi now is the time. So do the business properly. If you are a student, you better do it now. My daughter baru graduate. 2 bulan lepas dia graduate, masa tu dia sudah gold producer. Dia sekarang sudah jadi platinum. She's working for her Istanbul trip next year, Founders Platinum. Jadi you also can do it. It's just in your mind. Put it in your mind that you want to do the business seriously. Bincang dengan upline, bincang dengan anda punya platinum, and then you work together. Okay? So and then we have the time freedom. Saya dengan Mutu, Sheila dulu tak pernah pergi mana-mana. Kami lepas kahwin, kami kumpul duit sikit pergi ke Medan, Lake Toba. Honeymoon pergi ke Lake Toba, itu saja. Tak pernah pergi luar negeri, tak pernah naik kapal terbang. Tapi melalui bisnes MW hari ini, kami dah travel 17 negara. We have the time freedom, dah pergi tengok Ada, Michigan, kami dah pergi Rome, pergi ke Hokkaido, pergi ke Paris. Kami rasa, wow, bisnes ini anda boleh lihat dunia. Satu lagi yang sangat best, everything is free. Tak payah keluar 1 sen pun. Semua company tanggung. Nak tak? Siapa suka travel di sini? Cuba letak dekat sana 555. You like to travel? You better do the business seriously. Definitely you can do it. Okay, self growth. Jadi hari ini, satu masa dulu sebelum ini bisnes ni, saya adalah seorang pemalu. I am very shy. Orang tak boleh tegur saya boleh nangis. Orang gertak sikit saya boleh nangis. Tapi bisnes ini telah bantu saya supaya saya boleh membina keyakinan. Hari ini Sheila boleh beri ceramah kepada beribu-ribu orang. Saya jadi nutrition trainer di MW. Jadi hari ini, baru-baru ni pun hari itu Sheila buat satu program, seorang profesor jemput saya, 840 orang peserta. I can talk, because business ini beri saya keyakinan. Dan juga saya suka membaca. Saya bagi tahu semua saya punya tim,
Every day you must do reading, you must read, you must have a very powerful mindset, growth mindset. Ya, kami juga jadi penceramah di Singapore, di Thailand. Jadi kami rasa memang bisnes ni berbaloi ya. Mula-mula anda buat memang ada cabaran, tapi jangan takut dengan cabaran. Buat saja. Bila anda buat, automatically you will grow. Ya, anda punya diri, anda akan keyakinan anda akan tambah. Ya, anda akan rasa very confident. Anda tak takut, anda tak akan risau. You feel your willpower is increasing. Melalui anda, orang tengok anda, mereka boleh inspire. Ya, mereka rasa, wow, saya pun nak jadi macam dia. Ya, jadi be an inspiration for all the people out there. Ya. Jadi saya rasa Mr. Muthu ada banyak lagi nak share dengan anda. Saya serahkan kepada Mr. Muthu untuk teruskan. Okay, alright. So self growth ni very important ya. Jadi dalam bisnes ni sebenarnya kalau anda betul-betul nak berjaya, kita kena must have a growth mindset. Our mindset must have a growth mindset. Maknanya kita mesti mau sanggup belajar, continuously learn. Macam anda datang Zoom meeting ni, saya syorkan jangan miss Zoom meeting. Kalau boleh join all the Zoom meeting, every Zoom meeting yang organized oleh upline anda and the team anda ataupun sistem, TQG system, whatever program they have, keep and joining all the program, then you have a growth mindset. Especially bila anda menaja kawan-kawan baru, bawa mereka masuk Zoom program, Zoom meeting ni. Macam tadi Sheila bagi tahu, sekarang tak perlu bawa kereta, drive jauh-jauh, belanja duit minyak, belanja whatever payment untuk seminar fees and all that. Kalau ada online Zoom meeting pun mungkin seminar fees pun sangat rendah kan. So it's very very simple and easy to build the business, but we must keep learning and grow our knowledge. Yang penting kita mesti mau ada knowledge. Sekarang business MBA ni kita perlukan banyak knowledge. Ya, semua online. So anda boleh belajar kebanyakannya macam tadi pun MC ada sharing macam mana kita dah jadi ABO baru pergi macam mana nak belajar daripada e-learning, macam mana nak order online, macam mana nak menaja online, you know, everything. Even myself, Sheila also dulu jarang order online. Bila dah ada online system, especially pandemic ni, kita tak boleh buat apa-apa. You know, bila pandemic ni, kita baru belajar macam mana nak buat Zoom meeting. I'm sure semua orang pun, anda pun sekarang kita pun join dengan Zoom meeting sebab baru, perkara yang baru. Kita sebelum tu kita jarang gunakan Zoom. Sekarang semua orang pun gunakan Zoom meeting. Sekarang kalau tak ada satu phone, kalau anda tak ada satu phone, smartphone, kalau anda tak ada MySejahtera apps, you nak pergi mana-mana pun tak boleh, betul tak? So everybody must have a smartphone. Dalam smartphone tu mesti mau ada apps, MySejahtera, at least MySejahtera apps. Sebab apa? With the MySejahtera apps only, you boleh pergi mana-mana. Everything recorded there. So at least this time, semua orang ada smartphone. Apa yang anda perlu adalah satu smartphone saja nak bina bisnes ni. Everything with the smartphone, anda boleh buat bisnes ni. Itu yang saya syorkan kepada semua kawan-kawan. Buat bisnes ni with the online, very easy. Only thing is kita kena buat banyak online meeting ataupun video call ataupun use your social media, kita bina bisnes ni. Jadi sebelum pandemik dengan masa pandemik ni memang bisnes MBA grow very fast. Even masa pandemik ni pun dalam bulan yang lepas MBA pun menghadapi masalah untuk deliver barang-barang, ambil masa sehingga 20 hari, 2 minggu sebab ada juga staff-staff yang packing side di MBA HQ kena COVID. Ada yang pekerja-pekerja Citylink and courier company kena COVID, tapi still MBA support kita. Still MBA support, somehow dia cari tempat, satu lagi gudang, dia packing semua. Baru semalam pun saya terima dekat 18 box. Dah 2 minggu tak terima produk, you know. So MBA is supporting us. So satu business yang fantastic business, and anda ada satu sistem yang very good system dengan upline anda. Just ikut saja. Yang penting kita ikut belajar, alright? So dalam bisnes ni juga kita bina our relationship, you know, especially our husband and wife relationship, especially sebelum join bisnes ni kita tak berapa banyak bincang, you know, saya pergi kerja, Sheila pergi kerja, balik kita fikir pasal kerja, you know, tension, and then kita makan, tidur, pergi kerja, balik, makan, tidur lah that. But when we join the business, kita dah ada satu tumpuan, satu matlamat. Sama-sama suami isteri kita ada matlamat.
kita ada impian yang sama, matlamat yang sama, jadi kita bincang sama-sama. Apa-apa nak buat, bincang sama-sama ya. Dan macam mana nak bantu downline kita, macam mana kita nak bantu ABO kita. So dengan cara ni, perhubungan, relationship dengan saya dengan Sheila, bukan saja suami isteri, satu kawan yang baik. Satu soul, they will say soulmate. You know, sebelum I nak kata, dia akan beritahu apa yang saya dah cakap. So that kind of a relationship we have as a husband and wife. Jadi dalam bisnes MBA ni, kita boleh bina satu perhubungan yang baik dalam keluarga, dengan juga anak-anak kita boleh bina satu relationship yang bagus ya, satu perhubungan yang baik ya. And then selain daripada tu, we can have many friends dalam bisnes MBA. Kita ada ramai kawan-kawan di sini yang especially even my friend Mr. Ang also. Mr. Ang hari ini jemput saya pun, dia bila-bila jumpa, mana-mana jumpa pun hi, betul macam tu. So everywhere kita jumpa. So even I think Mr. Kam, is it? Just now Mr. Kam also, long time friend. I pernah kita pernah buat seminar di Melaka. I pernah datang sana, you know. And then many more leaders we used to. So Mr. Tam, sorry. So we have many more leaders. Kita especially even dalam slide ni pun anda boleh tengok many leaders, you know. So dalam bisnes ni kita boleh dapat satu kawan-kawan yang positif, kawan-kawan yang akan bagi inspirasi. Di luar sana kebanyakan kawan-kawan bagi negatif saja, you know. So dalam bisnes MBA, all the positive friends you have. So you boleh bina satu business relationship ataupun perhubungan yang baik dengan semua kawan-kawan anda. Dan masa mula-mula kita join business, kita ada kawan juga selalu sindir kita. Ada, you see, always kita kena ingat, ada 3 jenis manusia, 3 jenis kawan-kawan yang anda akan hadapi. Satu, kawan-kawan akan support anda, you know. Anda join business ni, dia akan bagi support. You join business, okay, I nak order barang, I pun nak join, I pun nak buat, you know. Dia akan support kita. Satu lagi kawan, dia akan bagi negatif kepada kita. Dia akan kutuk kita, dia akan sindir kita, dia akan perli kita. You know, macam tadi Sheila kata, kita balik office, pergi office, orang sindir kita, perli kita. Satu lagi kawan, dia akan tengok, berapa lama orang ni boleh buat bisnes MBA ni? Berapa lama dia boleh tahan? Dia tunggu tengok 1 bulan, 2 bulan, dia tanya, ada buat lagi ke bisnes? Ada. Mungkin lepas 1 tahun, mungkin lepas 6 tahun, 6 bulan, anda dah berjaya, dia nak join bisnes dengan anda ya. So that's how bisnes ni kita penting sekali kita bina perhubungan yang bagus and keep moving, never give up, teruskan saja, then anda boleh berjaya. And then satu lagi perkara yang sangat penting dalam bisnes ni, memang anda tengok plan, you know, bisnes MBA ni sebagai backup plan ataupun bisnes MBA ni satu plan B, especially during this pandemic. Even anak saya, seorang anak saya pun hilang kerja. Dia seorang hotelier, dia punya income pun sama dengan income sebagai platinum dalam MBA. Bila dia hilang kerja, no ada income. Tetapi dia, masa dia bekerja, masih dia lakukan bisnes MBA sebagai part time, sebagai plan B. At that time maybe I think about 15%, 12%. And baru-baru ni dia lepas masa pandemic ni, dia bina sungguh-sungguh bisnes ni. Now is a silver producer going for Founders Platinum. Jadi bina bisnes ni sebagai backup plan. We don't know what will happen. Ada orang hilang kerja, ada orang kesihatan mereka terganggu, mungkin jatuh sakit, something happen. Don't know what we can do. You know, jadi bisnes ni jadi satu boleh backup plan ataupun plan B. And memang ada passive income, memang dah bukti, memang orang selalu tunjuk plan cerita dengan kisah Chan Po Yoke, dan bukan saja Chan Po Yoke, ada ramai lagi leader-leader yang tidak ada dalam dunia ini sekarang, tetapi family mereka masih dapat pendapatan, masih memperolehi pendapat daripada MBA business. Itu yang teristimewa. Itu sebab saya dengan Sheila pun, apabila kita tengok ramai profesional boleh buat bisnes ni full time, jadi saya dengan Sheila pun berani berhenti kerja dan buat bisnes MBA ni sepenuh masa. Sebab kita tahu bahawa kita bina bisnes ni sebagai satu legacy income, satu pendapatan legacy untuk keluarga kita, satu pendapatan pasif untuk keluarga kita. Satu hari nanti, walaupun kita tidak ada di dunia ini, kita akan meninggalkan satu bisnes yang kukuh, strong, di mana satu pendapatan berterusan akan sampai kepada keluarga kita. You know, that's the beauty part in MBA. Ya, di mana-mana di luar sana tak ada bisnes macam ni. Itu sebab ramai orang yang dah ada kesedaran, orang yang sudah percaya dengan
konsep passive income ni, yang terutama sekali mereka dah percaya, dah faham ni, mereka akan fokus dalam bisnes ni. Jadi ramai di luar sana dia belum buka minda dia, belum nampak betul ke ni, betul ke ni, masih dia ragu-ragu, masih dia sangsi, betul ke bisnes ni, so belum percaya. Kalau anda di sini pun orang baru ke tak kisah, tapi yang penting apa yang saya nak minta kepada anda, percayalah kepada bisnes MBA, apa yang mereka bagi tahu, konsep dia, alright, bisnes ni apa yang dia bagi, dan juga percaya kepada upline anda. I'm sure upline anda sedia untuk bantu anda, right? Every upline, setiap upline yang aktif, memang dia sedia untuk bantu anda. You really want to go to Istanbul, they are ready to help you. Okay, so keep a close relationship with your upline and also your system. Your system. There are many. I know Dr. Wong and Celia. We were same system last time with the BWL system. I pun kenal Mr. Eng dalam program tu. Today, you all in the QKG system is one of the best system. They are good leaders. So keep learning from them. Okay. And then dalam bisnes ni juga kita dapat bina mental peace, happiness and self-realization. Yeah. Ramai orang macam tadi saya kata, whether you have money or not, whether you have whatever you have in your life or not, you must be happy. Ada orang banyak duit, juta-juta duit, ada kereta, ada rumah, semua ada, tapi fikiran dia tak tenang, tak ada happiness, ya. So life dia macam miserable, tension, depressed, tak boleh tidur nyenyak, fikir tentang problem saja. Do you want that type of life? I'm sure semua orang nak satu hidupan yang balanced life and happy life, betul tak? So tapi dalam bisnes MBA kita ada semua values tu atau nilai-nilai murni, nilai-nilai yang cukup baik, nilai-nilai murni di mana kita bina orang lain dalam bisnes ni, kita bantu orang lain dalam bisnes ni, dan anda pun rasa happy, So anda pun rasa happy, mereka pun rasa happy, everybody feel happy because we work together for the growth of everyness. So we grow together. Okay, so itulah kita dapat kesedaran dalam bisnes ni. Kalau kita ada semua program, anda dapat kesedaran, anda dapat realisasi, realize sendiri, anda dapat tahu apa yang anda patut buat, apa yang anda patut tak buat, ya, di manakah anda nak bubuh masa yang lebih, okay, apa yang anda patut lakukan untuk keluarga anda. So you should have a self realization, what do you really want, lagi 5 tahun apa yang anda perlukan, lagi 10 tahun apa yang anda perlukan, ya. Jadi kita kena buat satu planning, what you really want in life, and bagi satu keutamaan dalam bisnes ni, dan belajar macam mana nak bina bisnes ni, ya. So untuk itu kita mesti mahu ada purpose. Mengapa nak buat bisnes MBA ni? Ya, saya mula-mula join, saya dengan Sheila pun purpose kita, I just want RM200 je. I nak dapat kena extra RM200 nak isi kereta, minyak kereta, itu saja saya nak. Itu purpose saya join bisnes MBA. Tapi bila join bisnes MBA dengan purpose nak dapat RM200, tetapi kita bila hadir program, meeting semua, kita nampak nilai-nilai dalam MBA, kita nampak vision dia, kita nampak impian kita boleh capai, dan kita pun tetapkan matlamat ataupun goal. Ya, matlamat ni pun sangat penting. Anda bincang, especially today is the second day of the month. So anda perlu bincang dengan upline, apa yang anda lakukan, berapakah income yang anda mahu dalam bulan ni, apakah tahap yang anda nak capai dalam bulan ni. So anda buat goal setting untuk bulan ni, dan anda buat goal setting untuk setiap hari. Apakah anda nak lakukan setiap hari? Give the maximum. What you can do the maximum for one day. Okay, every day whatever you do is counted. Jadi masa tu dah yang lepas tu, kita tak boleh dapat balik masa tu. Betul tak? So set goal, weekly goal, daily goal, lepas tu monthly goal, dan juga kita ada matlamat. Macam tadi MC kita bagi tahu, dah capai 5Q and going for 6Q this month. Lepas tu dia kata dia nak capai Founders Platinum, nak layak pergi ke Istanbul. So it's a fantastic trip. I tell you, saya dengan Sheila pun dah melancong dekat 17 kali kita dah qualify ALS. I tell you, setiap trip yang MBA bagi really a fantastic trip. Kita pernah naik ke cruise, kita pernah naik ke kapal selam dalam bisnes MBA ni, and kita pernah travel ke Alaska, especially Alaska, kita dah travel 2 kali dah sebelum ni. Dan tahun ni pun kita sudah qualify 3rd time, dah kali ketiga. I tell you, one of the best places to visit in the world. Anda tak boleh tengok, not easy to see all these
scenery yang natural scenery ni di mana-mana pun tak boleh tengok sebab this one is not Antarctica. So it's a separate place, separate entity. It's not easy to go. Jadi bila pergi ke tempat-tempat macam tu kan, Alaska semua, I tell you, the life is beautiful. Jadi macam Istanbul, you can go there, you can have time with your friends, dengan upline, you really can enjoy. Jadi kita mesti mahu ada set goals, at the same time dream, set goals and take action. Yang penting sekali action. Jadi banyak orang kata nak duit, nak capai impian dia, tapi tak ada apa-apa tindakan. Tak nak cerita dengan orang, tak nak tunjuk plan, tak nak share tentang produk, tak nak attend Zoom meeting, tapi tak nak buat semua tapi nak duit. Macam mana nak berjaya dalam MBA? Memang payah ya, memang payah. Macam tu tak boleh berjaya. So you have to bagi keutamaan, bagi priority, apa yang penting. Macam tadi saya bagi tahu, I'm sure you punya leaders pun same thing, they will tell you. You have to learn what to do next. Okay? So itu yang saya nak share. Lepas tu kita tengok. See, dalam bisnes ni juga anda ada satu positive environment, very positive. My upline always dia bagi tahu di luar sana 95% of the people dia bagi negatif saja. Pemikiran mereka negatif, cakap pun negatif, semua kata negatif saja. Tapi dalam bisnes MW dengan upline anda, dengan sistem anda, especially anda punya, I'm sorry I'm using this slide because behind the excellent CBI system. So you all under the TQG system, follow your system, follow your upline mentor. Our mentor, Crown Ambassador Sunny Ho and God Hua, they are a great couple. So all these leaders memang ada very positive mindset, memang ada positive environment. Jadi anda work closely with your upline. Even my another photo there, you can see Dr. Soma and Jaya, our upline, our sponsor, and they are very Sapphires. They are also going for Emeralds. They are great leaders. So semua upline anda, they are willing to help you provided anda kena ada satu perhubungan yang rapat dengan upline anda dan ingin belajar dan ingin hormat satu sama lain dan boleh berjaya dalam bisnes ni. Okay? So this is the business, anda boleh dapat satu positive environment. So kita punya life is very short. You see, this is how short your life is. Kita jadi baby, born and then you grow, work. Lepas tu jadi tua. Its life is very short. So apa yang betul-betul anda nak buat? What is life? They say it's from B to D, from birth to death. Anda masuk dalam dunia ini melalui satu, melalui satu dinding, and then you are going to go out from another dinding. Like something like you are coming into this world, and Tuhan bawa anda ke dunia ini, satu hari nanti Tuhan akan bawa anda pergi ke dunia lain. You know what is going to happen next. So the from birth to death, but what's between the B and C? Apa yang anda nak buat dalam antara dua dinding ni? Satu dinding yang anda masuk, satu lagi dinding yang kita keluar. Jadi life kita antara birth and the death, between these two walls, apa yang kita nak buat is C is a choice. What is your choice? Our life is a matter of choices. Anda nak hidup miskin ke? Anda nak hidup kaya ke? Anda nak hidup dengan stres ke? Anda nak hidup dengan happiness ke? Anda nak hidup sehat ke? Atau anda nak hidup dengan sakit ke? So what you really want? Live well and it will be never go wrong. So especially dalam business MW, apa yang kita nampak dalam business MW, you can have everything. You can have everything. MW business is a vehicle. It's a vehicle to have a balance and tension-free life. Jadi maknanya kita boleh dapat semua apa yang kita nak. Especially semua orang pun nak hidup dengan happiness. Okay? Kita nak joy, kita nak happy, kita nak enjoy, kita tak mau tension, kita tak mau selalu problem, talk about that. So dalam bisnes ni, kalau betul-betul anda bina bisnes ni, anda akan dapat financial freedom, time freedom, quality time, healthy lifestyle, mental peace, segala-galanya bisnes ni akan beri anda, dan semua nilai-nilai murni pun anda boleh capai dalam bisnes ni. That is why we see business MW ni, it's a really fantastic business. Tapi dia akan mengambil masa sedikit untuk kita betul-betul belajar dan follow dalam bisnes ni. Dia akan mengambil masa sedikit sebab itu kita yang kena berubah. Kita yang kena berubah mengikut bisnes MW. Bukan MW tidak akan berubah untuk anda, upline tidak akan berubah untuk anda. Nothing will change. Only you have to change. Anda kena berubah, adjust, to our MW business life. Then anda boleh menikmati segala-galanya.
So I'm sure semua yang ada dalam team ini memang anda boleh berjaya dalam bisnes ni. Anda boleh, macam tadi saya bagi tahu, anda boleh dapat financial freedom, anda boleh dapat time freedom, mental peace, dan optimum health, positive environment, anda boleh dapat passive income, growth mindset, self growth, and also anda boleh ada healthy relationship and goals and visions in life. All this semua ni anda boleh capai dalam bisnes MBA. Jadi that's why kita dalam bisnes MBA ni kita we talk about this because kita buat bisnes ni lebih daripada 20 tahun. Walaupun kita belum capai diamond or executive diamond ataupun crown ambassador, tapi even at emerald level we see all these things. We can have a balanced life, especially MBA sekarang. Kalau anda jadi platinum, founders platinum pun anda punya income sudah sama dengan emerald punya income. Sebab dulu emerald punya income 100,000, 150, 200k. Sekarang kalau anda jadi founders platinum pun anda punya income sudah emerald income. So even now the emerald income also it's more like diamond income already. Sebab dulu diamond income lebih kurang 200, 250,000, 300,000. Sekarang emerald punya income sudah diamond punya income. MBA dengan Core Plus ni dia bagi banyak duit, lot of money. Especially saya syorkan anda discuss with your upline, go for the BFI, Bronze Foundation Income. Go for the BBI, Bronze Builder Income, 9%, 12%, 15% with the BFI and BBI. Anda dapat extra 50%, 20% and 30%. Apa the 20% and 30%? Discuss with the upline. Mereka akan ajar anda macam mana nak capai itu. Macam mana. If you really have that business yang strong, bila anda ada BFI, BBI, capai silver and platinum, even silver producer sekarang pun dah income 8,000 to 12,000. My daughter just recently, I think she got about 10,000 over ringgit. Dia capai 21% with the BFI and BBI, dapat lebih daripada 10,000 ringgit. So it's really a great time, especially during this pandemic. Semua ekonomi jatuh, semua company tutup, company tak bagi kerja, tapi dalam MBA banyak bagi dia bagi duit, banyak dia bagi offer, bonus awal lagi 10 hari bulan, wang dah masuk. Mana ada membership sudah reduce, APC only 10 ringgit, ABU only 30 ringgit. Ayo, this is the best time to build a business, I tell you. Sebab pandemic ini kita belum tahu lagi. Mungkin lagi orang kata 2-3 bulan, 4 bulan. No, I tell you, kebanyakan orang-orang yang saya bincang, maybe 1 tahun atau 2 tahun pun kita belum tahu lagi. Sebab kita hari ini COVID virus 19. Sekarang baru ini satu lagi Delta virus. Lepas ni tak tahu apa virus dah datang. We don't know the situation, what's going to happen. Mungkin boleh baik, mungkin boleh pulih, mungkin boleh lagi teruk daripada sekarang. So this is the best time, this is the best business to build dengan online business, especially MBA adalah satu business online yang dah terbukti. Memang ada banyak online business di luar. Ya, tapi kalau anda betul-betul buat business ni ikut sistem, ikut teaching upline anda, memang anda boleh berjaya. Okay? And I think any more slide or not. Okay, sebelum mengakhiri, just I think I want to thank to everyone and I just want to say few words lah, sedikit perkataan dalam bahasa Tamil seperti mana yang Mr. Ang requested. Dia kata ada beberapa kawan India yang berbahasa Tamil. Jadi saya share sedikit saja. Jadi அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம்ங்க. இங்க வந்திருக்கிற தமிழ் நண்பர்களுக்கு நானும் ஷீலாவும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து நம்ம என்ன பேசுறோம்னா நம்ம சமுதாயம் உயர்றதுக்கு இன்னைக்கு வந்து நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இது. உங்க வாழ்க்கை தரத்தை மாத்துறதுக்கு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். எஸ்பெஷலி இன்னைக்கு வந்து யங் பீப்புள், த ஜென் வாய் வளர்றதுக்கு இந்த பிசினஸ் பெஸ்ட் பிசினஸ். இன்னைக்கு நிறைய டிகிரி ஹோல்டர்ஸ் இல்லாம இருக்காங்க, வேலை இல்லாம இருக்காங்க. இந்த பிசினஸ் வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்க. உங்களோட அப்ளைனை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டு பிசினஸ் நல்லா வந்துருங்க. அதுதான் எங்களுடைய வெட்டுகோல். ஆமா, இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு முடிவு எடுங்க. நல்ல ஒரு டீம்ல நீங்க இருக்கீங்க. கிரேட் அப்ளைன்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க. சோ முடிவு எடுங்க. சோ நீங்க எங்க இருக்கீங்க, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்றது கிடையாது, நம்ம எங்க போறோம். இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. இப்ப நாங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நாங்க வந்து ஒரு சாதாரண பேக்ரவுண்ட் தான், இங்க 2 பேரும். சோ நாங்க பணக்காரங்க கிடையாது, ரொம்ப ஏழையும் கிடையாது, ஒரு மிடில் கிளாஸ்ன்னு சொல்லலாம். அந்த மாதிரி இருந்த எங்களுக்கு கனவே இல்லை. ஆனா அந்த வியாபாரத்துக்கு வந்தவன தான் எப்படி கனவு காண்றது, எப்படி மத்தவங்களுக்கு உதவி செய்யறது, மத்தவங்களுக்கு உதவி செஞ்சு நம்மளும் எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை உயர்த்திக்கிறது அப்படின்றது வந்து அந்த கான்செப்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து நாங்க முழு மூச்சா இறங்கி உழைப்பு போட்டோம். நாங்க உழைப்பு போடாம எதுவுமே வராதுங்க. இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க வேலை செஞ்சா போதும், மாசம் முடிஞ்சா சம்பளம் வந்தா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா அந்த வேலையே இன்னைக்கு இல்லாம போகுது. அரசாங்கத்துல வேலை செய்யறவங்க கூட இன்னைக்கு சம்பளம் வெட்டுறாங்க. எங்க டீம்ல ஒரு லெக்சரர் இருக்காங்க.
அவங்க கூட அன்னைக்கு சொல்றாங்க, அக்கா என்னோட சம்பளத்துல 450 பிடிச்சு வெட்டிட்டாங்க அப்படின்னு. சோ இன்னைக்கு என்ன கேட்க முடியும்? நம்ம யாரையும் ஒண்ணுமே கேட்க முடியாது. வாய்ப்பு கையில இருக்கு. நல்லா செஞ்சீங்கன்னா சம்பாதிக்கலாம். உங்க தலையெழுத்த நம்ம இங்க வந்து மாத்தி அமைக்கலாம். சோ அதனால உங்க அப்ளைன் கேளுங்க. எப்படி செய்யறது? ஏதா செய்யறதுன்னு கண்டிப்பா உங்களால வெற்றி அடைய முடியும். ஓகேங்களா? சோ நானு Ya, கணவர் jadi sedikit translasi lah, translation jurubahasa sedikit. Apa yang Sheila bagi tahu, even kerja pekerjaan kerajaan pun sekarang dah potong Kena gaji, potong kena gaji. potong gaji ya. So jangan ingat oh kita fikir kita kerja kat kerajaan, kita ada punya jaminan. kerja kita ada jaminan. Don't think like that. Even at this time, saya dah pernah kerja kerajaan setelah I baru dengar sudah berapa tahun di Malaysia, baru di kerajaan pegawai kerajaan punya gaji dipotong semasa pandemik ni. Tidak pernah berlaku. So even our government economy, Malaysian economy is really down. But in this business, you can still build the business. Masih anda boleh berjaya. Jangan jadi tunggu sampai sesuatu berlaku baru nak buat. Yes. Buat sekarang. I Inilah think masa. yes, betul. So thank you, terima kasih terima kasih banyak pada untuk beri kami peluang untuk share kepada ni. Yeah. And especially Mr. Ang, thank you very much Mr. Ang, and untuk jemputan ni, dan juga thank you for the MC and all the people. Saya ucapkan yang hadir petang ni lebih kurang I think almost 50 people. Saya ucapkan tahniah kepada anda. All the best and hopefully we can meet in Istanbul together. We enjoy in Istanbul. Okay? Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Our great this Emerald, Muthu and Sheila, such a wonderful, awesome sharing with so much of points and inputs. Okay, Nandri Wanakam. Thank you very much. Kandipa. Thank you, Thanks a lot. Thank you. Alright. Okay, terima kasih Madam Sheila dan Mr. Muthu. Saya sebenarnya ada diorang tak type dekat chat box soalan, tapi diorang message kat saya lah. Ada 3 soalan. I think dalam 5 minit ni boleh Madam Sheila dengan Mr. Muthu rumuskan. So, saya bacakan 3 soalan tu, nanti Madam dengan Mr. boleh rumuslah. Boleh. Okay. Dia tanya, apakah peranan suami dalam bisnes Amway? Yang kedua, apakah peranan isteri dalam bisnes Amway? Dan yang ketiga, apakah makna kesihatan dalam hidup Mr. dengan Madam? Okay, I think the soalan pertama itu peranan isteri dan suami I can share a bit, dan maybe kesihatan Sheila can share. So penting sekali kita kena faham, walaupun suami ke isteri ke, kita sama-sama dua-dua pun ada tanggungjawab yang sama. Kita nak bina satu keluarga yang hebat, kita nak bantu anak-anak kita. Bila anda ada keluarga suami isteri, memang anda ada family, mungkin ada anak dan sebagainya. Kita nak bagi the best. So you want to be the best father, you want to be the best mother. Betul tak? Kalau anda nak jadi seorang suami yang terbaik dan juga isteri yang terbaik, dalam bisnes Amway, memang you see, it's a very good, just 1 minute, the light gone off. Think about power bank. It's okay. Jadi kita penting sekali, kita kena faham sebagai suami isteri, tanggungjawab kita, penting tanggungjawab kita dalam keluarga kita. Bila ada satu tanggungjawab sebagai suami isteri yang bertanggungjawab, kita nak bina satu keluarga yang bahagia. Jadi bisnes ni akan bantu anda. Jadi kata suami isteri sama-sama kena fokus. Mungkin kadang-kadang suami tak beri fokus ataupun tak bagi support, ataupun mungkin isteri tak bagi support, tapi mungkin seorang involve dulu. Jadi yang seorang lagi yang involve tu slowly must educate and inform the husband, bawa dia masuk program-program yang diadakan Zoom meeting whatever, bagi suami ke isteri nampak apa yang ada dalam bisnes Amway, dan baru boleh bina bisnes ni sama-sama. Mula-mula bila saya join bisnes ni, saya yang aktif. Sheila tak nak datang. Sheila kata, you pergi meeting balik lambat-lambat, malam-malam buat apa tu? I jaga, I pergi kerja balik rumah, I nak masak lagi, I nak jaga anak, tapi you keluar pergi meeting Amway buat apa tu? Bila I bawa pergi dia meeting, dia nampak apa dia punya potensi bisnes Amway, dia lepas tu dia bagi full support. Jadi kita kena bagi
pasangan kita nampak apa yang kita sebenarnya melakukan dalam bisnes ni, tak ada apa-apa tipu hela, tak ada apa-apa something you do behind. So sama-sama nampak kita punya matlamat, goal kita, impian kita, dan memang boleh berjaya dalam bisnes ni. Dari segi kesihatan, I pass it to Sheila to share a bit. Okey jadi apa maksud kesihatan? Sebenarnya dalam bisnes ni bukan sahaja ramai orang salah faham Ramai orang ingat bisnes Amway ni semata-mata nak cari duit. Sebenarnya tidak saya sendiri masa saya masuk dalam bisnes ini saya ada banyak masalah kesihatan Saya pun tidak tahu saya ada migraine, saya ada gastrik, sentiasa saya sakit kepala. Jadi mujurlah hari ini kami dijodohkan dengan Nutrilite dengan bisnes ini. Jadi bila amalkan suplemen Nutrilite, saya dapat balik kesihatan saya. Tak tahu mana pergi gastrik, tak tahu mana pergi I punya migraine. Jadi kesihatan sangat penting. Bila kita tak sihat, sebagai isteri, kita tak boleh puaskan hati suami kita. Kita tak boleh jadi isteri yang bagus, isteri yang solehah, macam orang Melayu kata kan. Bila kita selalu sakit, mestilah nanti suami cari yang lain pula, kan? So kesihatan is very important. So when you are a healthy mother, you can be a very supportive mother for your children, supportive wife to your husband, untuk tim anda. Kalau anda sendiri tak sihat, anda selalu sakit, jadi downline anda macam mana dia nak percaya kepada Nutrilite? Sekarang kita ada the best supplement in the world. Dah 90 tahun di dunia. Sebelum kita lahir, Nutrilite sudah lahir. Jadi hari ini kita buat bisnes Amway, kita harus bersyukur sebab apa? Kita dapat bonus sekali. Nutrilite is together with Amway. So, kita boleh dapat balik kesihatan kita. Bila sihat, duit boleh cari, kita dapat masa, kita boleh dapat happy family, kita dapat happy husband, kita dapat happy team, kita punya team boleh sihat. Bila mereka lihat kita sihat, mereka pun ikut kita ambil semua suplemen. Jadi saya rasa yang the best part yang saya suka adalah tentang kesihatan. Jadi anda sebagai ABO di sana, kalau hari ini masih lagi belum amalkan suplemen, mulakan dari hari ini. Mulakan dengan double X. Lepas tu perlahan-lahan anda boleh tambah. Okey? Saya rasa saya jawab soalan tu.